Selamat malam, salam sejahtera. Ini paling menakutkan bakal berlaku kepada Zahid Hamidi. Kalau Zahid Hamidi tertinggal 1 inci atau 1 keputusan dalam pemecatan, dia dalam bahaya besar, bahkan UMNO sendiri dalam bahaya besar. Ini apabila satu ulasan daripada seorang peguam yang paling kita tunggu akhirnya muncul. Pembersihan UMNO boleh dicabar di mahkamah dan ROS. Wow. Pemecatan atau pembersihan UMNO boleh dicabar di mahkamah ROS. Itu kata peguam yang kita akan sebut sekejap lagi, yang pasti Anda kenal siapa beliau. Sebelum kita teruskan, saya mohon bantuan Anda tekan butang subscribe, tekan butang share, like untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Saudara-saudara, mereka yang terlibat dalam pembersihan secara besar-besaran dalam UMNO baru-baru ini mungkin boleh merujuk kepada Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS atau mencabar keputusan itu di mahkamah menurut pakar undang-undang. Ini selepas mereka yang dipecat atau digantung mendakwa. Proses berkenan tidak dilakukan sewajarnya untuk membolehkan mereka membela diri terhadap tuduhan melanggar disiplin parti. Ketika dihubungi, ahli Parlimen Pasir Gudang yang juga peguam, Hasan Karim berkata, tindakan UMNO itu mungkin melanggar Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Seksyen 18C menyatakan bahawa keputusan parti politik atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya atau oleh perlembagaan adalah muktamad dan konklusif, dan keputusan tersebut tidak boleh dicabar, dirayu, disemak, dibatalkan atau dipersoalkan di mana-mana mahkamah atas apa jua alasan. Bagaimanapun, Hasan berkata, peruntukan terbabit mesti memenuhi atau mematuhi prinsip keadilan semula jadi. Justru, Hasan berkata, sekiranya pemecatan dan penggantungan itu dilakukan dengan tidak mengikut proses undang-undang, termasuk memberi hak kepada tertuduh membela diri, UMNO akan melanggar syarat yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18C. Ketetapan kepimpinan UMNO ini akan jelas bertentangan dengan syarat yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18C yang menekankan keputusan mesti mengikut tafsiran perlembagaan, peraturan dan atau peraturan UMNO. Keputusan sewenang-wenangnya UMNO yang bertentangan dengan Seksyen 18C boleh dicabar di mahkamah dan ROS boleh campur tangan jika ada aduan yang difailkan oleh ahli UMNO, katanya kepada Malaysia Kini. Jumaat lalu, beberapa pemimpin kanan UMNO dipecat, termasuk bekas ketua pemudanya Khairi Jamaluddin. Bagaimanapun, Khairi mendakwa pemecatan itu tidak dilakukan melalui proses sepatutnya. Ketua Penerangan UMNO Sahrir Hamdan dan bekas ketua UMNO Tebrau Maulizan Bujang, antara yang digantung selama 6 tahun, juga mengatakan tidak diberi sebarang ruang untuk membela diri melalui jawatan kuasa disiplin. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob juga mendakwa proses penggantungan dan pemecatan itu cacat dengan menyatakan jawatan kuasa disiplin parti tidak pernah menasihati Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk mengambil tindakan sedemikian. Bagi peguam Nizam Bashir pula, dia berpendapat dia berpendapat bahawa pilihan apa yang kita sebut sebelum ini ialah pilihan yang ada pada mereka yang terlibat adalah untuk menyaman parti itu di mahkamah. Bagaimanapun, Nizam berkata berdasarkan dakwaan yang dibuat mereka bahawa proses sewajarnya tidak dipatuhi, UMNO mungkin boleh dikenakan tindakan oleh ROS. Saudara-saudara sekalian, yang betul-betul kita tak mahu berlaku kepada UMNO ialah sekiranya UMNO tiba-tiba dikenakan tindakan oleh ROS.
Kerana sebelum ini kita pun tahu bahawa UMNO pernah diharamkan. UMNO pernah diharamkan gara-gara melanggar perlembagaan ROS. Jadi, saudara, kalau benarlah ada kecacatan dalam tindakan yang dibuat oleh UMNO baru-baru ini, maka dengan itu keputusan yang dibuat oleh Zahid dan juga UMNO itu besar kemungkinan membawa kesan besar kepada UMNO sendiri. Saudara-saudara sekalian, krisis UMNO sehingga UMNO diharamkan pada tahun 1988 ialah bermula apabila 3 ahli politik iaitu Datuk Sri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Tengku Razali Hamzah dan ahli politik lain yang terlibat adalah Tun Musa Hitam, Tun Abdul Ghaffar Baba dan Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kisahnya bermula apabila 3 ahli politik ini mula menyertai UMNO dan kerajaan semasa pemerintahan Tun Abdul Razak. Tun Dr. Mahathir dan Tun Musa Hitam merupakan 2 insan yang dipecat dalam UMNO semasa Tunku Abdul Rahman menjadi Presiden UMNO. Hal ini kerana mereka berdua lantang mengkritik Tunku ketika itu di mana UMNO mengalami kemerosotan sokongan dalam pilihan raya umum ketika itu. Tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Musa Hitam telah menyebabkan mereka dipecat dan diambil semula menyertai UMNO semasa Tun Abdul Razak memimpin. Bukan sekadar masuk semata-mata, namun lebih mengejutkan mereka berjaya menempatkan diri dalam pucuk pimpinan parti. Tengku Razali kekal dalam UMNO dan terus membantu Tun membina negara. Apabila Tun Abdul Razak meninggal dunia, mengejut pada tahun 1976, Tun Hussein On ketika itu merupakan timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri telah mengambil tanggungjawab memangku jawatan tersebut. Apabila Tun Hussein On telah mendapat mandat sebagai Perdana Menteri, persoalan yang timbul adalah siapa yang hendak dipilih sebagai timbalan Perdana Menteri. Tidak pasti atas penilaian apa Tun Mahathir telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, walaupun ketika itu beliau hanya naib Presiden UMNO yang ketiga. Bermaksud ada ahli politik yang lebih senior namun Tun Mahathir yang dipilih. Ketika itu, naib Presiden UMNO yang paling kanan ialah Tun Abdul Ghaffar Baba, kemudian Tengku Razali Hamzah, barulah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ada sumber yang mengatakan Tun Hussein On sebenarnya mahu melantik Tan Sri Ghazali Safi sebagai timbalan Perdana Menteri, namun telah didorong oleh Tengku Razali Hamzah untuk melantik Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai timbalan Perdana Menteri, dengan harapan apabila Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, Tengku Razali akan melantik dirinya sebagai timbalan Perdana Menteri. Akan tetapi apa yang berlaku apabila Tun Hussein On meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO setelah bertempur dengan Sulaiman Palestin, Tun Dr. Mahathir yang mengambil alih tampuk kepimpinan negara tidak melantik Tengku Razali secara terus, tetapi membuka gelanggang pertandingan untuk memilih siapa timbalan Presiden UMNO yang akan memegang jawatan timbalan Perdana Menteri pada tahun 1981. Akhirnya Tun Musa Hitam menang dalam pertandingan tersebut. Hal ini memberi kesan yang sangat tidak baik buat Tengku Razali kerana sepatutnya beliau yang mendapat jawatan tersebut bukan Tun Musa Hitam yang sebelum itu hanya naib Presiden ketiga. Pertembungan ini bukan sekali tetapi 2 kali sehinggalah pada kemuncaknya. Pertembungan kedua adalah pada tahun 1984. Semasa pertembungan ini, Tun Musa Hitam adalah timbalan Perdana Menteri, manakala Tengku Razali merupakan Menteri Kewangan. Namun dalam pemilihan kali ini, menariknya bukan mereka berdua sahaja yang menyertai pertandingan ini. Datuk Harun Idris juga terlibat dengan hanya mendapat 34 undi sahaja. Perlawanan pusingan kedua ini juga menyebelahi Tun Musa Hitam. Tengku Razali masih mendapat undi yang banyak dalam pemilihan kali ini, menyebabkan Tun Dr. Mahathir Mohamad melantik beliau sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Akhirnya,
Pada tahun 1986, Tun Musa Hitam telah meletakkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, namun kekal sebagai Timbalan Presiden UMNO. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan krisis Tun Musa Hitam dan Tun Dr. Mahathir Mohamad wujud. Namun yang paling diperkatakan ialah Tun Musa Hitam tidak dapat bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad lagi apabila kerjasama ini sudah tidak mempunyai kepercayaan. Ini bermakna bahawa Tun Musa Hitam mendakwa Tun Mahathir Mohamad sudah tidak mempercayai beliau sebagai timbalannya lagi. Namun setelah dibentuk satu jawatan kuasa pemujuk yang diketuai oleh almarhum Tan Sri Wan Mokhtar, yang ketika itu salah seorang naib Presiden UMNO, akhirnya Tun Musa Hitam kekal sebagai timbalan Presiden UMNO, tetapi tetap meletakkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Krisis ini berterusan sehinggalah pemilihan UMNO pada tahun 1987. Hubungan yang keruh antara Tun Musa Hitam dan Tun Dr. Mahathir menyebabkan Tun Musa Hitam telah berpakat dengan Tengku Razali Hamzah untuk menentang Tun Dr. Mahathir. Pastinya isu-isu ketidakpuasan hati antara Tun Dr. Mahathir dan Tun Musa Hitam serta Tengku Razali Hamzah telah menyebabkan pakatan ini terbentuk. Pemilihan kali ini adalah pemilihan kalah mati antara mereka berdua, yaitu Tun Mahathir dan juga Tengku Razali, termasuk Tun Musa Hitam. Tim yang kalah akan gugur dalam medan pertempuran kali ini. Maka terbentuklah tim E apabila Tun Mahathir meminta Tun Ghaffar Baba masuk ke dalam perlawanan ini melawan Tun Musa Hitam bagi jawatan Timbalan Presiden UMNO, manakala Tengku Razali Hamzah dan Tun Musa Hitam dalam tim B. Pemilihan 1987 itu sangat tegang, dengan keadaan semua calon menggunakan jentera yang mereka ada sama ada parti maupun jawatan kerajaan untuk memastikan mereka menang. Pastinya bagi tim E, orang muda nafas baru yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi juru kempen yang memenangkan Tun Dr. Mahathir dan Tun Ghaffar Baba. Manakala Datuk Seri Najib Tun Razak yang ketika itu merupakan Ketua Pemuda UMNO Malaysia merangkap pengerusi perhubungan UMNO Pahang telah menyebelahi tim B bagi pihak Tengku Razali. Mengejutkan semua pihak apabila saat-saat akhir Datuk Seri Najib Razak telah membuat pusingan U apabila menyokong tim E pimpinan Tun Mahathir. Mungkin dengan pusingan U ini menyebabkan tim E menang dalam pemilihan tersebut. Hal ini kerana Tun Mahathir mengalahkan Tengku Razali Hamzah dengan beza 43 kerusi sahaja, manakala Tun Ghaffar Baba pula berjaya menyingkirkan Tun Musa Hitam dengan beza undi 41 mata sahaja. Bayangkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang memegang undi pemuda UMNO dan undi bahagian-bahagian dalam negeri Pahang menyokong tim B seperti asal dahulu. Pastinya pemilihan kali ini telah dimenangi oleh tim B. Antara perkara yang mengejutkan apabila kesemua calon tim E menang kecuali Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi dari tim B berjaya menempatkan diri sebagai salah seorang naib Presiden UMNO. Namun kemenangan beliau tidak diiktiraf oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila beliau tidak dilantik sebagai Menteri Kabinet selama satu penggal pemilihan UMNO, manakala Tun Ghaffar Baba diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia selepas Tun Musa Hitam. Pasca pemilihan tersebut, rupanya wujud sekumpulan ahli UMNO yang terdiri dari 11 hingga 12 orang telah membawa kes perwakilan tidak sah terlibat dalam pemilihan kali ini. Perwakilan tidak sah itu mungkin disebabkan oleh cawangan tersebut tidak menyelesaikan mesyuarat agungnya ataupun cawangan itu belum berdaftar namun mengundi pada pemilihan tersebut. Ini menyebabkan undi yang diperoleh adalah tidak sah. Ringkasnya, pada 12 Februari 1988, UMNO sudah tidak wujud lagi, manakala Tun Mahathir merupakan Perdana Menteri yang tidak berparti pada ketika itu. Dengan kuasa yang ada pada Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, maka beliau mampu membuat usaha Tengku Razali menubuhkan UMNO semula terbantut. Akibatnya Tengku Razali menubuhkan Parti Melayu Semangat 46, manakala Tun Dr. Mahathir menubuhkan UMNO baru.
Menariknya, penubuhan UMNO baru itu menyaksikan semua tim E berada dalam saf kepimpinan serta menjemput Tun Abdullah Ahmad Badawi dari tim B. Tun Musa Hitam kekal bersama UMNO. Parti Semangat 46 pimpinan Tengku Razali Hamzah telah bergabung dengan parti pembangkang seperti PAS dan Berjasa menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah serta bergabung dengan DAP serta Parti Tempatan Sabah dengan nama gabungan Gagasan Rakyat. Strategi ini membolehkan APU menawan Kelantan dari BN manakala UMNO baru kekal menerajui BN dan Kerajaan Persekutuan. Akhirnya pada tahun 1995 selepas beberapa krisis, Tengku Razali Hamzah Semangat 46 dan PAS berlaku menyebabkan Semangat 46 telah dibubarkan dan Tengku Razali Hamzah menyertai UMNO semula hingga kini. Beberapa perkara yang ditekankan di sini ialah kewujudan tim E dan tim B dalam pemilihan UMNO telah memberikan kelebihan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau menyebelahi tim E. Saudara-saudara sekalian, inilah liputan sejarah yang harus diketahui oleh anak-anak muda tentang perjalanan politik parti Melayu terbesar yang berpengaruh ini, melihat kepada ibrah yang boleh diambil untuk terus marah sebagai ahli politik yang sejati. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan diharap UMNO tidak akan diharamkan sekali lagi. Bye-bye.